لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, insyaallah kita meneruskan pembacaan kitab Muhammad Hadi, dan masih lagi kita dalam isu berkaitan dengan al-qadha, iaitu kehakiman. Walaupun kita bukannya hakim ataupun kita tak terlibat dengan urusan mahkamah, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu sedikit sebanyak dari panduan yang telah ditetapkan oleh Islam dan dididik oleh para alim ulama berkaitan dengan urusan mahkamah. Dan banyak di sana hadis-hadis, banyak di sana ayat-ayat Al-Quran, dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang isu tersebut. Tajuk yang kita mulakan pada malam ini iaitu makruh menjalankan perbicaraan di dalam masjid. Hakim tidak digalakkan menjalankan perbicaraan di dalam masjid untuk menjaga ketenteraman masjid daripada diganggu oleh suara jeritan, kebisingan dan pertelagahan. Ini kerana setiap perbicaraan biasanya menimbulkan masalah tersebut. Di samping itu, sesetengah perbicaraan mungkin perlu dihadiri oleh orang yang tidak dibenarkan memasuki masjid, seperti perempuan haid atau orang yang tidak sepatutnya masuk ke masjid, seperti anak-anak kecil, orang gila dan orang kafir. Antara adab dalam mahkamah ialah, tuan-tuan, di sini pengarang nak bagi tahu kepada kita mahkamah ni seelok-eloknya di luar masjid. Sebab apa? Sebab masjid dia ada adab-adab dia. Bila sebut mahkamah, biasalah situlah tempat orang bertengkar, situlah tempat orang balap. Hakim zaman sekarang ni pendakwa raya dengan hakimnya peguam bela dan pendakwa raya mesti dia bertekak, hak ni begini, hak ni begini. Jadi perkara-perkara tersebut tidak selayaknya berlaku di masjid. Sebab itulah makruh kalau perbicaraan diadakan di masjid. Kerana di masjid ni pula, kalau nak bercara kalau ada kes melibatkan wanita, mungkin wanita tu dalam haid. Wanita haid tak boleh masuk ke masjid. Dan begitulah. Banyak pantang larang masjid yang mungkin terabai apabila perbicaraan dilakukan di dalam masjid. Antara adab di dalam mahkamah ialah tempat duduk hakim adalah berada di tempat yang tinggi seperti pentas, supaya hakim nampak kokoh. Yang ni alhamdulillah kita dalam beberapa sudut kita tengok banyak mahkamah kita dah mengikut undang-undang Islam dah. Itu ubah benda yang tak betul je. Perkara yang tak betul, yang tidak tepat dengan agama, yang tu je yang kita nak ubah. Yang tak betul tu, apa tu kan? Bukan banyak sangat pun. Tapi yang tak banyak tu lah masalah. Tujuannya supaya mudah dilihat oleh orang ramai. Tempat duduknya juga hendaklah menghadap ke kiblat kerana ia adalah Arab yang mulia. Ini afdalnya. Sebaik saja duduk, hakim disunatkan berdoa supaya diberikan petunjuk dan pedoman. Ini kerana apabila Nabi SAW keluar dari rumah, baginda akan berdoa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall, aw azilla aw uzal, aw azlima aw uzlam, aw ajhala aw yujhala alayya. Dengan nama Allah saya berserah kepada Allah.
Ya Allah, saya memohon kepadamu supaya tidak sesat atau disesatkan, menyimpang atau disimpangkan, zalim atau dizalimi, jahil atau saya dijahilkan. Ini sunat doa sebelum perbicaraan berlaku, supaya perbicaraan tersebut membuahkan hasil yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dah awal-awal lagi hakim bukan Islam, yang kena nak dia jadi hakim kepada kes orang Islam, nak doa ke mana? Walaupun dia ada garis panduan dia, tapi pengharapan kepada Allah Ta'ala itu tak ada. Pengawal dan pegawai sidang. Pengawal ialah penjaga pintu yang menghalang orang ramai daripada menemui hakim dan menghalang mereka daripada masuk ketika hakim sedang menjalankan perbicaraan. Makruh jika sekiranya hakim melantik pengawal. Sepatutnya hakim membiarkan pintu biliknya terbuka bagi membolehkan mereka yang bermasalah menghadapnya. Kecuali jika berlaku kesesatan di muka pintu, penjaga pintu dibenarkan mengawal pintu bagi menyusun kemasukan orang ramai. Tuan-tuan, apa maksud dia? Zaman dulu memang hakim dia tunggu di tempat, sama ada di rumah dia, tempat perbicaraan dia, tidak ada mahkamah macam kita sekarang ni. Kalau Nabi di rumah dia je. Tuan-tuan, jadi bila hakim ni tak sepatutnya dia menyusahkan orang. Nak cara payah. Nak orang nak mengadu payah. Jadi jangan tutup ruang untuk orang mengadu. Kalau zaman dulu orang direct mengadu ke hakim. Bila orang mengadu ke hakim, hakim akan panggil pihak-pihak yang terlibat untuk dibicarakan. Itu secara manual zaman dulu. Zaman sekarang ni kena bawa ke mahkamah. Jadi mahkamah dia tak boleh menolak, mahkamah dia kena terbuka. Siapa-siapa yang nak bawa kes ke mahkamah, okey, dia perlu terbuka. Terbuka, bicara dulu. Lepas kamu nak bicara, okey, kita bicara. Kemudian barulah didengari hujah-hujah terhadap kes tersebut. Siapa-siapa nak bawa mahkamah, silakan. Jangan pula tutup ruang untuk orang bicara. Kebetulan orang besar, kes yang melibatkan orang besar dengan orang kampung, tiba-tiba orang kampung nak buat bicara mahkamah, tiba-tiba dibuang gitu saja, tak layan gitu saja. Itu tidak sepatutnya berlaku. Tak kira lah melibatkan siapa sekalipun, kalau ada tuntutan untuk dibicarakan, kena bicara. Daripada Abu Maryam radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim yahtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumil qiyamah. Sesiapa yang Allah lantik untuk mentadbir sesuatu urusan umat Islam, lalu dia menghalang hajat dan keperluan mereka, nescaya Allah akan menghalang hajat dan keperluannya pada hari kiamat. Daripada Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu katanya, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, mana-mana pemerintah yang menutup pintunya daripada orang yang berhajat, memerlukan dan miskin, nescaya Allah akan menutup pintu-pintu langit daripada hajat, keperluan dan kemiskinannya. Pegawai sidang pula ialah orang tadi pengawal sidang. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tak patut sekat orang. Orang ada masalah, dia nak bicara, tak boleh sekat. Jadi orang yang menyekat tersebut, Allah Ta'ala sebut hari kiamat kelak, hajat dia di hadapan Allah, Allah Ta'ala sekat hajat dia. Memang kita manusia di hari kiamat banyak sangat hajat kita dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sekat hajat seseorang, na'udzubillah, beratlah kedudukan dia. Jadi kadang Allah Ta'ala balas berdasarkan tindakan dia. Di dunia dia sekat orang, jadi di akhirat juga dia sekat orang. Hadis yang pertama tadi berkaitan dengan orang yang dilantik mentadbir urusan umat Islam. Maknanya keperluan orang dia tak bagi.
Yang patut dapat dia tak bagi. Ini tuan-tuan, sebab itulah jadi bukan setakat hakim, tetapi jadi pemimpin juga perlu bersikap adil. Kalau nak bagi, ada kemampuan bagi berlaku. Jangan pula ada kemampuan bagi ke puak dia je. Orang yang bukan puak dia, dia tak bagi. Itu tidak menepati arahan daripada Nabi SAW. Boleh menyebabkan seorang tersebut, jadi pemimpin tersebut, dia disekat hajat dia pada hari akhirat. Sebab itulah bab peruntukan, bab apa tu, kena bersikap adil. Pegawai sidang pula ialah orang yang mengatur pihak yang bertagah dan menjemput mereka. Ia juga disebut sebagai nakib oleh kerana bantuan pegawai sidang diperlukan, hakim dibenarkan melantik mereka. Jadi hakim boleh melantik pegawai-pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan untuk melancarkan proses pengadilan. Zaman sekarang ni kita pun tak tahu nama apa. Yang menentukan jadualnya, orang ni pokok berapa, siapa masuk dulu, siapa. Hakim perlu kepada pembantu tersebut yang mengawal keadaan di dalam sidang. Kalau ada apa-apa, mungkin perlukan kepada polis ni perlu. Ia tu boleh mengikut keperluan Islam. Para fuqaha, ulama-ulama telah sebut perkara yang sedemikian rupa. Pegawai sidang mesyuarat bersama para fuqaha, iaitu para ulama fiqh. Apabila berlaku perbezaan pendapat dan percanggahan dalil penghakiman, hakim digalakkan bermesyuarat dengan ahli fiqh dan mereka yang berpengetahuan tentang agama. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa syawirhum fil amr, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan. Tuan-tuan, memanglah kadang-kadang dalam perbicaraan hakim tak berapa jelas nak buat keputusan, tak berapa berani nak buat keputusan. Dengar hujah dah dengar dah, habis dah. Orang ni bercakap, orang ni berbalas-balas hujah. Jadi berlaku kekeliruan bagi hakim untuk memutuskan keputusan, boleh ditangguh dulu. Tangguh, rujuk para ulama, rujuk kepada orang yang alim di dalam bidang agama. Apakah penyelesaian yang lebih tepat berdasarkan kepada hukum hakam agama. Itu ulama, itu hakim yang sepatutnya. Bukannya dia sama-sama dia buat pandai dia saja. Sebab tu kita sebut, kita dah baca dulu, hakim yang tidak adil, hakim yang dijanjikan neraka, iaitu yang tak faham agama dan dia berhukum berdasarkan kepada kejahilan dia. Sebab itulah kalau dia dah faham agama tetapi ada benda yang dia sama lagi dalam nak buat keputusan, dia kena bincang dengan orang lain, orang yang alim, yang boleh memberi tunjuk ajar ataupun pandangan kepada mereka. Tapi tuan-tuan, realiti yang berlaku sekarang ni antara hakim dengan ulama tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Hakim sebelum buat keputusan, sebelum apa tu, dia bincang dulu dengan ulama dari hukumnya. Waktu tak tahulah. Kalau ada tu mudah sangatlah tuan-tuan. Kebanyakannya ulama pula dipandang rendah oleh hakim-hakim. Dia rasa macam dia hebat sangat. Sedangkan sepatutnya hakim itu dipilih di kalangan orang yang berilmu. Kesaksamaan pada kedua-dua pihak. Keadilan, mesti adil. Hakim mestilah melayan pihak-pihak yang bertelagah secara saksama dalam 3 perkara. Yang pertama, ketika mereka masuk menemuinya, hakim tidak dibenarkan bangun menyambut hanya satu pihak sahaja kerana tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kesaksamaan. Tindakan ini juga mengecilkan hati pihak yang satu lagi. Oleh itu, sama ada dia bangun menyambut kedua-duanya atau tidak bangun sama sekali.
Hakim masuk bilik, masuk tempat cara, dia salam sebelah pihak. Tak boleh. Nak salam, salam lah tu. Tak nak salam, tak payah berlaku. Sebab tu kalau sekarang ni, biasa hakim dia masuk, terus duduk tempat dia. Betul lah tu. Duduk tempat dia, jangan lambai-lambai lah. Oh tengok ni kena, angkat tangan ke pihak ni. Ke pihak ni, dia buat tak layan. Nak angkat tangan berlaku. Dua pihak dia telagah, okey, angkat tangan. Assalamualaikum. Dia bagi salam, tengok berlaku. Bahkan muka pun begitu. Dia tak boleh senyum ke orang ni, marah, masam ke pihak yang kedua. Tak boleh. Yang kedua, ketika mendengar keterangan mereka, ketika memandang mereka, dan ketika menjawab salam mereka, ini supaya kedua-dua pihak diberi layanan yang sama. Langkah ini bertujuan untuk tidak menyakiti hati pihak lain apabila hanya satu pihak saja yang diberi layanan yang baik. Pihak ni berhujah, dia dengar. Pihak ni yang pihak yang kedua berhujah, dia paling muka tengok. Pihak ni berhujah, dia dengar sambil-sambil duduk, pandang ke bawah. Tak tengok hujah. Perhatian, walaupun dia dengar, tapi mata dia tidak memerhati kepada pihak yang kedua. Itu pun dah dikira tak adil, tuan-tuan. Hakim ni kena dengar dan tengok belakang. Orang ni berhujah, okey, dia tengok. Orang ni berhujah, dia tengok. Yang ketiga, ketika kedua-dua pihak berada dalam majlis perbicaraan, kedua-dua pihak mestilah ditempatkan di hadapan hakim atau satu pihak di sebelah kanan dan satu pihak lagi di sebelah kiri. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga perasaan kedua-dua pihak di samping memberi layanan yang saksama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betuliya bil qada'i bainan nasi falyadil bainahum fi lahdhihi wa isyaratihi wa maq'adihi wa la yarfa'anna sawtahu ala ahadil mukhasmain." Itu di ahadah tu balik. Silap cetak. Ma la yarfa'uhu 'ala al-akhar. Siapa yang diuji untuk mengadili masalah manusia. Nabi sebut ujian. Jadi hakim ni ujian yang besar, bukannya suatu penghargaan yang tinggi. Aku ni hakim. Jangan. Ada perasaan gitu, berat tu. Hakim ni sepatutnya dia rasa berat. Dia merasakan diri dia berat. Itu ujian. Itu yang sepatutnya. Sebab Nabi sebut, siapa yang diuji, dia hendaklah berlaku adil terhadap mereka. Adil di seluruh mana? Ketika memandang, tengok, menunjuk dan memberi tempat duduk. Janganlah dia mengangkat suaranya hanya pada satu pihak, tidak kepada pihak satu lagi. Kita dengar ada macam-macam pembicaraan, tuan-tuan. Ada kes tu kita dengar yang dilaporkan kepada kita. Hakim tak nak dengar hujah. Cukup dah. Dia kata. Pihak pendakwa dia berhujah sekian. Pihak pembela, peguam bela nak berhujah mempertahankan anak guam dia. Dia kata hujah yang ni dah cukup. Pendakwa dah cukup bukti, jadi tidak ada keperluan lagi nak dengar hujah. Tak boleh. Dengar belaka dulu. Selagi ada apa yang dia nak bentang, dengar dulu. Awak jelas macam mana sekalipun, dengar hujah orang sebelum awak buat keputusan. Ni berlaku kadang-kadang kita dengar baca kes-kes nak kes yang melibatkan orang-orang yang tertentu. Kalau melibatkan orang kampung, lainlah sikit caranya. Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa kedua-dua belah pihak yang bertelagah mestilah duduk di hadapan hakim. Dia duduk depan ataupun duduk kiri kanan. Tak boleh seorang duduk belakang, seorang duduk depan.
Di samping itu, hakim juga tidak dibenarkan mengemukakan soalan kepada yang tertuduh, melainkan setelah pihak pendakwa mengemukakan dakwaannya. Hakim juga tidak dibenarkan meminta tertuduh bersumpah, melainkan setelah pendakwa meminta hakim membuat demikian. Ini kerana meminta tertuduh bersumpah adalah hak pendakwa. Oleh itu, ia perlu bergantung kepada kebenaran atau tuntutan pendakwa. Hakim masuk campur tanya soalan. Awak dengar sudahlah. Ni kecuali apa yang awak dengar tu tak jelas. Boleh tolong ulang? Tak apa. Ni dia menekan pula. Tak boleh gitu. Hakim juga tidak boleh mengajarkan suatu hujah pada mana-mana pihak. Pihak ni berhujah, dia terus sambung lagi. Ya betul, sebab dalam ni dia terus tambah. Tak boleh menambah hujah. Dia juga tidak boleh mengajar satu pihak cara untuk mendakwa dan menjawab soalan, atau cara untuk menafikan atau mengaku. Ini kerana tindakan ini menunjukkan sikap berat sebelah dan boleh memudaratkan pihak yang satu lagi. Tindakan ini adalah haram. Hakim sebab itulah tuan-tuan, bab halal haram bukan hanya bab makanan. Kita ni sebut halal haram nampak industri makanan je. Termasuk bab hakim ada tindakan yang halal, tindakan yang haram. Tapi banyak kita telah diracuni pemikiran sekular. Sekian lama sekular merintah kita memisahkan kehidupan kita dengan agama, sehingga kita tak rasa perkara-perkara kehidupan kita ada halal, ada haram. Bab kehakiman kita tak berasa ada halal, haram. Biarlah lantak je lah. Tu pandai-pandai dia lah. Serah ke hakim lah. Orang kata tak betul cara tu, biarlah. Kita tidak menganggap adanya halal dan haram dalam perkara kehakiman. Ini satu doktrin yang telah ditanam sekian lama oleh sekular. Nak ubah bukan senang, tuan-tuan. Hakim juga tidak boleh menekan saksi sehingga membebankan mereka. Dia juga tidak boleh menyakiti hati mereka dengan kata-kata atau sebagainya. Contohnya dengan cara memperolok-olokkan mereka atau menyangkal kebenaran mereka. Ini kerana kesemua tindakan ini akan menyebabkan saksi enggan tampil memberi keterangan sedangkan proses tersebut diperlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum." Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka yang demikian adalah perbuatan fasik, derhaka yang ada pada kamu. Hakim hanya boleh menerima keterangan saksi yang disahkan bersifat adil, sama ada berdasarkan pengetahuannya atau berdasarkan sokongan dua orang yang adil. Hakim juga tidak boleh menerima keterangan daripada musuh berkenaan lawan. Tuan-tuan, hakim dia boleh terima saksi yang adil. Saksi yang tidak karut lah, tuan-tuan. Sebab itulah isu adil saksi ni, tuan-tuan, para ulama dibahas panjang lebar. Apakah yang dimaksudkan saksi yang adil dalam perbicaraan? Kalaulah tidak ada saksi yang adil, boleh tak saksi yang tidak adil untuk memberi keterangan? Ulama kata keterangan saksi yang tidak adil, status dia hanya sokongan saja. Dia tidak begitu kuat saksi-saksi yang tidak adil ini. Hakim juga tidak boleh menerima keterangan daripada musuh berkenaan lawannya. Demikian juga keterangan oleh bapa untuk anaknya atau anak untuk bapanya. Yang jadi saksi membela anak dia, ayah dia sendiri. Saksi dia cari orang lain. Ini kerana terdapat tohmahan berlaku ketidakadilan dalam keterangan oleh musuh tadi, atau tohmahan membela bapa atau anak. Apatah lagi kalau hakim bermusuh dengan orang yang nak diadili. Tak boleh. Tahu dah hakim dia ada kes peribadi dengan hamba Allah tu. Hamba Allah tu waktu kes dia kena cari hakim lain.
Dia duduk berjiran dengan hakim contohnya. Ada balah kucingnya apa. Macam-macam tuan-tuan. Bila ada perbalahan tak boleh. Apatah lagi kalaulah sebagai contoh zaman sekarang ni, kalaulah hakim memang dah diketahui ada mirip sokongan kepada parti politik, dia mengadili kes yang melibatkan politik, tak boleh. Sebelum dia jadi hakim contohnya, dah diketahui dia ahli parti politik sekian, status-status dalam Facebook dia menampakkan kecenderungan dia kepada politik parti sekian, tiba-tiba dia jadi hakim, boleh ke? Boleh dia jadi hakim, mengadili kes curi yang tak terlibat dengan kes politik, tak apa. Tapi kalau melibatkan kes yang dia nak bicara tu pemimpin politik lawan dia, tak boleh. Mestilah dia cari jalan nak mengena ke lawan dia, ataupun yang melibatkan kawan dia secara sengaja ataupun tak sengaja. Mungkin dia membela kawan dia. Perasaan, niat nak berlaku adil macam mana sekalipun, bila dah ada emosi, ada perasaan, dia dah berubah tuan-tuan. Dah berubah. Yang dia nak adili orang yang tak sebulu dengan dia, berbeza pandangan politik, tiba-tiba macam mana dia nak tu, payah tuan-tuan. Dia cari hakim yang lain, hakim yang tidak ada kecenderungan politik kepada mana-mana pihak. Dia mengadili kes-kes yang melibatkan orang-orang politik, itu baru betul. Tapi kalau didedahkan, hakim ni begini, ni bukti status Facebook dia, Twitter dia, suami dia ahli sekian, namanya tu tak layak dia nak mengadili kes yang melibatkan ahli politik, sama ada yang satu parti dengan dia ataupun daripada parti lawan. Itu contoh yang mudah tuan-tuan. Contoh yang lain sama lah. Pengadil bola sepak pun tuan-tuan, Pahang lawan Selangor, orang tak ambil pengadil Pahang atau pengadil Selangor, dia ambil pengadil daripada negeri lain. Itu dalam bab main bola, apatah lagi dalam bab-bab yang melibatkan hakim, pengadilan sesama manusia. Dalil keterangan seperti ini perlu ditolak ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah wala zanin. Ada salah bagi lagi. Zana. Tuan-tuan, zana sedap sebut. Apa makna zana? Berzina. Sebab itulah jangan isi nama anak zana. Ataupun kalau ada nama ujung-ujung dia zana, Rozana ke apa, jangan panggil dia zana. Zana ni banyak berzina. Kalau ayah panggil anak dia zana, dia mendoakan anak dia berzina. Alhamdulillah. Kalau nama dia ujung dia ada zana, panggillah anak. Okeylah sikit. Itu. Dan sebab tu tuan-tuan, kaitan dengan nama ni, bukan orang masuk Islam dia kena tukar nama daripada nama tak molek. Orang Islam sendiri kalau dah nak tahu nama tak molek, tukarlah. Nabi menukar nama bukan kerana masuk Islam. Orang masuk Islam dah nama molek Umar, tak perlu tukar dah. Tapi kalau nama tak molek, walaupun dah lama masuk Islam, tanya nama siapa, Rasulullah pun tukar juga. Tukar nama ni daripada tak molek kepada molek.
Kalau nama dia bukan Islam pun dah boleh. Teruskanlah. La tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin wala zanin wala zaniyatin. Salah lagi zaniyatin, salah. Zaniyatin. Wala dhimlin ala akhi. Tidak boleh diterima keterangan lelaki dan perempuan yang khianat, iaitu yang tidak adil. Begitu juga lelaki dan perempuan yang berzina, dan juga orang yang mempunyai pemusuhan dengan saudaranya. Bila berzina maknanya dia dah gugur sifat keadilan dia. Imam Malik berkata, saya diberitahu bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, la tajuzu syahadatu khasmin wala dhannin. Tidak dibenarkan keterangan saksi yang bermusuh dan yang disangsi. Keadaan yang perlu dijauhi. Hakim perlu menghentikan penghakiman apabila berada dalam 10 keadaan, iaitu ketika marah, tengah nak marah, macam-macam lah. Dalam perjalanan tadi, hakim accident pula tengah panas. Tengah panas pun tu sampai macam-macam lah. Orang langgar langgar pula lagi. Hakim pula manusia, biasalah marah, ada perasaan nak marah. Atau kanser pembicaraan gitu, kerana nak marah. Lapar, terlalu lapar. Haus, terlalu dahaga, terlalu gairah. Terlalu gairah ni maknanya kalau lelaki tu, yang lelaki muda lama tinggal isteri, waktu kacau juga pemikiran dia, tak boleh jadi hakim masa tu, waktu tu kerana mikir benda-benda. Sedih, terlalu sedih. Hakim baru kematian anak, esok nak cara anak dia baru meninggal hari ni, dulu. Terlalu gembira, pun tak boleh. Malam tadi akad nikah, hakim baru akad nikah, pagi ni ada cara, dia jadi hakim, Allah dulu dia bagi dia rehat dulu. Ni etika hakim, dia cukup apa, perlu sangat cermat, tertekan untuk membuang air kecil atau besar, nak menahan kecil, bagilah hakim rehat dulu. Terlalu mengantuk, cuaca terlalu sejuk dan panas, ni waktu-waktu keadaan-keadaan yang tak sesuai dia meneruskan pengadilan. Berhentilah dulu. Sebab itulah kalau kita tengok hakim biasanya dia tak ambil masa lama. Walaupun banyak perbicaraan, okey, dia mula pukul 9, 11.30, okey, habis. Esok pulang. Dia tak ada masuk pukul 8.30 pagi, dia cara pukul 12.30 rehat. Pukul 2.30 masuk pula. Rapat sampai pukul 5. Tu bukan hakim tu. Pegawai lain boleh lah. Mana ada hakim yang rapat daripada awal pagi, daripada pagi sampai petang, pagi sampai petang cara. Hakim tak boleh begitu. Maknanya dia menyebabkan dia letih. Hal ini termasuk juga semua keadaan yang boleh menimbulkan tekanan perasaan, sikap yang tidak baik dan gangguan fikiran. Dalilnya ialah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, katanya saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban. Janganlah hakim menghukum dua pihak ketika dia sedang marah. Itu dalil bila sebut marah tak boleh jadi. Ketika marah tak boleh nak mengadili. Maknanya ulama-ulama fiqh kata, iaitu dikiaskan kepada keadaan-keadaan yang boleh mengubah situasi hakim. Biasalah tuan-tuan, kita manusia ni bukannya stabil sombong. Bila kita terlalu sedih, ada tindakan kita yang kadang-kadang terlajak. Terlalu gembira pun terlajak juga. Terlalu marah terlajak. Jadi benda-benda gitu perlu dijaga bagi seorang hakim. Dan nak kata seorang hakim tak boleh marah, dia manusia, ada ketika dia nak marah. Bila nak marah, dia kena
hentikan penghakiman tersebut. Jual beli oleh hakim, hakim nego, hakim di pasar, itu apa hukum dia? Hakim digalakkan supaya tidak menjalankan urusan jual beli secara langsung, supaya urusan tersebut tidak mengganggu tugasnya dan supaya tidak diampu. Ini kerana apabila berlaku sesuatu kes, dia mungkin akan lebih berpihak kepada orang yang mengampunya. Dia rajin pergi ke pasar, tiap-tiap minggu ke pasar malam. Ada kawan tu, hadiah sama. Tiba-tiba rupa-rupanya dia tak tahu ada kes. Tengok, dia ni rupa-rupanya macam-macam ada kes. Jadi sedikit sebanyak dibimbangi, dia berpihak kepada orang yang berbaik dengan dia. Biasalah. Sebab itulah tuan-tuan, dalam bab nak mesra dengan orang ni, pemimpin lain, hakim lain. Hakim lain. Hakim ni kalau boleh dia bawa diri. Janganlah terlalu tu sangat dengan orang. Ada kawan yang terlalu rapat sangat. Apatah lagi kalaulah dia sendiri terlibat dengan perniagaan. Hakim main mati level. Tuan-tuan, hakim rumah dia ada produk itu, produk ini, tak payahlah tuan-tuan. Tidak digalakkan dia terlibat dengan urusan tersebut. Penghakiman terhadap diri sendiri, rakan kongsi, anak dan bapa. Pertama, hakim tidak boleh mengadili kes yang melibatkan dirinya. Ada orang buat tuduhan ataupun buat tuntutan yang melibatkan dia, nak bercara di mahkamah, melibatkan dia, dia jadi hakim. Tak boleh. Keputusannya tidak akan dilaksanakan kerana wujud kesangsian pada keputusannya atau kekhawatiran keputusan itu memihak kepada dirinya sendiri. Itulah tuan-tuan, kita kalau kita wali hakim pun, kalau dia tak boleh untuk diri dia, dia kena minta sign wali hakim yang lain. Tuan Kadi kalau dia nak nikah, Tuan Kadi nak nikah, dia tak boleh kebenaran menikah untuk diri dia sendiri. Tuan Kadi kalau dia nak kahwin, tak kira lah kahwin yang kedua ke yang ketiga ke, dia Kadi hak lain kena bagi kebenaran. Memang itu prosedur ini memang menepati undang-undang Islam, menepati fiqh Islam. Kalau dia sendiri kan, dia nak kahwin, dia sign, dia nak tu dia sign. Tak boleh begitu. Hakim apatah lagi. Yang kedua, hakim juga tidak boleh mengadili kes yang melibatkan rangkaian kongsinya, kerana wujud kesangsian dan kebimbangan keputusan tersebut berat sebelah. Dia ada kongsi rumah ke, kongsi apa ke, rumah pusaka ayah dia, adalah nama dia sekali dengan adik-beradik dia. Tiba-tiba ada orang lain tuntut, kata rumah tu tak, ayah awak dah wakaf. Bila ada kes yang melibatkan dia, ada hak juga di situ, maka dia kena cari hakim yang lain. Yang ketiga, hakim juga tidak boleh mengadili kes yang melibatkan zuriat atau keturunannya. Keputusannya tidak akan dilaksanakan kerana wujud kesangsian dan kemungkinan berat sebelah. Walau bagaimanapun, jika dia menjatuhkan hukuman yang tidak memihak kepada orang yang kami nyatakan sebelum ini, diri sendiri, rakan kongsi, keturunan dan zuriat, hukuman itu diterima dan dilaksana kerana tidak wujud kesangsian. Maknanya kalau dia memutuskan satu keputusan yang berpihak kepada lawan, tidak berpihak kepada dia, tidak berpihak kepada anak dia, tidak berpihak kepada rakan kongsi dia, itu boleh. Dia dengar tahu kes ni, jadi saya buat keputusan rumah ini memang sah telah diwakafkan oleh ayahanda kita.
Jadi kita adik-beradik tidak ada hak lagi nak tuntut. Contoh. Apa? Sebab apa? Sebab keputusan itu berpihak kepada pihak yang kedua, bukan menguntungkan dia. Kalau keputusan yang menguntungkan dia, dia kena cari hakim lain. Kena cari hakim lain nak cara. Dia tak boleh nak buat keputusan yang menguntungkan diri dia sendiri. Yang keempat, hakim juga tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman yang tidak memihak kepada musuhnya kerana wujud kesangsian. Namun dia dibenarkan menjatuhkan hukuman yang memihak kepada musuhnya kerana ketika itu tidak wujud kesangsian. Sekiranya hakim tidak dibenarkan mengadili kes yang membabitkan orang-orang yang dinyatakan di atas, pemerintah atau hakim lain akan mengambil alih tempatnya kerana tidak timbul kesangsian dalam penghakiman mereka. Musuh pun sama. Musuh ni tak semestinya musuh perang, tuan-tuan. Termasuk musuh politik, musuh persatuan. Persatuan kadang dia ada bersaing sama-sama dia. Ataupun apa-apa permusuhan, kumpulan dengan kumpulan, persaingan antara syarikat dengan syarikat, itu dia tak boleh nak menjatuhkan hukuman yang memihak kepada diri dia yang merugikan pihak lawan dia. Kalau dia terlibat, dia dikenal pasti hakim tersebut kecenderungan dia kepada satu syarikat, nampak dia bola alik semua kepada ke pasar raya tu, tak pernah pergi ke pasar raya yang kedua. Jadi bila ada pertembungan di antara dua pasar raya ni, yang mana dia jadi hakim, macam mana? Kalau pasar raya yang tokek baik dengan dia tu, dia buat keputusan tokek yang baik dengan dia tu salah, tak apa. Tapi kalau dia nak buat keputusan tokek yang baik dengan dia tu betul, tokek yang dia tak setuju, yang tak baik dengan dia tu salah, tu tak boleh. Dia kena cari hakim lain. Sebab itulah daripada awal lagi, kalau ada kesangsian, ada timbul permusuhan, cari hakim yang tidak terlibat. Dia tidak terlibat. Kes politik, cari hakim yang tidak ada kecenderungan politik. Kes yang melibatkan permusuhan, hakim yang memang tidak ada terlibat dengan permusuhan tersebut. Itu cara Islam nak menegakkan keadilan. Suatu benda yang disebut di dalam kitab-kitab sirah. Sebagai contoh bagaimana hakim Syuraih ketika dia nak mengadili kes Sayyidina Ali dengan tuntutan Sayyidina Ali dengan seorang Yahudi. Dia tidak menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Kalau digelar Sayyidina Ali Amirul Mukminin, jadi seolah-olah satu penghormatan lebih daripada lawan dia. Ni nak mempertahankan baju yang ada di tangan dia. Sayyidina Ali nak tuntut baju ni kata baju dia. Tapi kalau dia panggil, wahai Amirul Mukminin, jadi satu kelebihan daripada dia. Seolah-olah ada penghormatan yang khusus daripada hakim kepada Sayyidina Ali. Dia tak panggil wahai Amirul Mukminin, dia panggil wahai Ali. Supaya apa? Supaya sama. Kalau zaman sekarang ni, orang yang ada pangkat ustaz, kalau cara mahkamah tak payah sebut ustaz, encik sekian, walaupun kita tahu dia ustaz, tak apa. Di luar mahkamah, tak apa, panggil lah dia ustaz. Tapi dalam cara, ada ustaz dengan bukan ustaz. Ni panggil encik juga. Ni datuk, yang ni tak ada datuk. Jangan seorang panggil datuk, seorang tak panggil datuk. Tak kira lah, ustaz ke, tok guru ke, apa ke, datuk ke. Bila berada di dalam mahkamah, dia kena, hakim kena sama rata. Sebab itulah biasanya dia tak kira pangkat. Namun walaupun di luar sana orang panggil ustaz,
tapi dalam perbicaraan encik saja. Di luar sana ada datuk, dalam perbicaraan encik juga tuan-tuan. Itu barulah sama rata, supaya tidak ada kecenderungan hakim untuk berpihak kepada satu berbanding dengan yang lain. Ini cara Islam mengatur tuan-tuan. Sistem keadilan. Ulama-ulama fiqh lebih mendahului lagi. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita belajar baca benda yang seumpama ni, apa yang kita dapat mungkin kita tak ingat. Saya pun tak ingat lah ke apa yang kita baca ni. Tapi tuan-tuan, kita tambah keyakinan bahawa Islam adalah sangat lengkap. Ulama-ulama fiqh sangat detail, sangat cermat di dalam ijtihad dalam penyusunan hukum hakam. Mereka lebih ke depan lagi tuan-tuan. Cuma kadang-kadang sistem yang ada yang dijalankan di dalam negara-negara umat Islam, kesilapan yang paling besar apa dia? Tidak dikaitkan dengan agama. Banyak sistem pentadbiran dah menepati agama tetapi tidak dikaitkan dengan agama. Sebahagian daripada sistem kehakiman dah menepati syariat tetapi tidak dikaitkan syariat. Sebab apa? Sebab kalau kait dengan syariat, pecah temelang hak yang tak betul. Ini suatu benda yang kita perlu faham. Dan dapat gambaran yang tepat berkaitan dengan hukum hakam yang ada di dalam Islam ni. Kemudian tajuk yang seterusnya penerimaan hadiah, yang kita akan sambung pada kelas-kelas akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.